العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعض قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به kita di muka surat 28. Mari kita perhati satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ia yanzilullahu azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir fa yaqulu may yad'uni fa astajibu lah man yas'aluni fa a'taytuhu fa u'tiyahu wa man yastaghfirni fa aghfir lahu. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia semata-mata masih memberikan peluang pada kita berada dalam hukum dia. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam sejak lahir. Alhamdulillah. Dengan Islam tu Allah Ta'ala beri kita keupayaan taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Diberi kita kesedaran untuk mengaji agama. Alhamdulillah. Dibinat dah lobakan kita dan diberikan kita kebolehan untuk mengalahkan nafsu kita yang malas untuk mencari ilmu. Alhamdulillah. Syukur kita minat untuk hidup cara Islam, berpandukan syariat Nabi Muhammad SAW dan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Syukur diberi kita ada zikir, ada selawat. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir untuk solat subuh pagi ini. InsyaAllah nak manfaatkan pertemuan kita meneruskan bacaan daripada kitab Irsyad Al-Jawiyyin. Mari kita perhati pula satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Dan sekalian kita nak sambung ni masih membicarakan mengenai dua kaedah besar dalam bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana nak menyelesaikan ayat-ayat mutasyabihat yang mestilah bila ayat mutasyabihat ni dia tak boleh dipaham dengan mana asli, dan tak boleh dipaham mana asli itu di atas pegangan kita Al-Quran ialah kalam yang sempurna, kalamullah, dia mesti perfect, takkan ada kekurangan. Jadi takkanlah kalamullah tidak boleh dipaham, takkanlah kalamullah bertentangan antara satu sama lain. Kerana itulah kita duk bicara ni bagaimana nak menyelesaikan ayat dipanggil mutasyabihat tu. Khasnya ada nama mutasyabihat, ayat yang ada keserupaan Allah dengan makhluk sedangkan dia bertentangan dengan prinsip usul akidah la ilaha illallah, laisa kamitslihi syai', qul huwallahu ahad, ataupun inna ilahakum lawahid. Dia tengok ada benda yang bermasalah, jadi terdapat tidak mestilah kena selesaikan dia. Khasnya atas nama mutasyabihat ni, dan ada dua prinsip salaf dan khalaf, di mana khalaf berpegang di atas prinsip tafwil, salaf berpegang di atas prinsip takwil. Kedua tafwid dan takwil ni mesti ada sekurang-kurang takwil, sekurang-kurang takwil pada tafwid. Apa dia? Tak memakai makna asal daripada kalimah yang datang yang makna mutasyabihat, bahkan dia akan ada makna, dan makna dia kalau tak tahu wallahu alam. Macam mana kita dah bicara perkara. Sambungan kita ni adalah mengenai hadis Nabi ni nak sebut riwayat daripada Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, macam mana bunyi hadis dia? Yanzilullahu azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajib lah
man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Terjemah dia, turunlah Allah Azza wa Jalla pada setiap malam kepada langit dunia. Allah turun. Kali lalu saya ada sebut bab berkenaan ni, turunnya Allah Ta'ala, membahasakan turun ke Allah Ta'ala, yang ni isnad majazi, bukan isnad hakiki. Allah Ta'ala tak berlaku pada dia naik turun, zat dia naik turun. Zat dia bukan mengisi ruang, zat dia bukan berada dekat kita, bersama kita untuk ada istilah naik dan turun. Bahkan tak ada istilah pada Allah Ta'ala masuk keluar, subhanallah, tak ada istilah pada dia. Jadi kalau itu Allah Ta'ala turun tu atas kaedah yang telah biasa disebut dengan kaedah takwil ni, yang turun bukan Allah, tapi yang turun ialah rahmat Allah, perintah Allah, malaikat Allah, yang tu turun. Tapi gunakan uslub Allah Ta'ala turun ni siapa? Itu uslub, nambatan nama uslub majazi. Memang sebahagian daripada uslub Arab. Baik. Turunlah kata dia Azza wa Jalla pada setiap malam kepada langit dunia ketika tinggal sulus malam yang akhir. Bila satu malam bertiga akhir malam sebelum subuh tu dia turun. Maka berkata ia, Abi Hurairah ni, bermula mereka yang berdoa akan daku, tak kena. Maka berkata ia, Allah Ta'ala, bermula mereka siapa yang berdoa akan daku, maka perkenan aku baginya. Allah Ta'ala akan perkenankan, fa'astajibalah. Bermula mereka yang minta akan daku, akan memberi aku akannya. Yang mana-mana mereka pula minta, ia pun akan daku, maka ampun tu. Mana-mana mereka yang minta ia ampun akan daku, yang minta ampun ke Allah Ta'ala, maka ampun aku baginya. Selesai. Hadis tu kau tengok simple aja. Cuma masalah tak mana? Tanyanzilu Rabbuna. Nisbah waktu malam sedia maklum pada kita, malam dengan siang ni kalau nisbah nak buat ibadat sunat, malam terbaik lah berbanding dengan siang. Kalau siang boleh buat sembahyang 2 rakaat mutlak, malam 2 rakaat mutlak, sembahyang malam lagi afdal 2 rakaat mutlak. Itu kaedah buat ibadat lah. Apatah lagi solat malam tu dah tidur bangun pula. Kalau malam daripada maghrib tak tidur tu qiyamul lail, tak berapa afdal. Dia afdal mesti kurang-kurangnya ada tidur dulu. Tidur bangkit. Nah, waktu yang paling disebut dalam Quran dan dalam hadis apa dia? Ada sulusil lail, 1/3 malam. Jadi membahasakan Allah Ta'ala turun satu. Pula tu turun pula tu kait dengan masa pula 1/3 malam. Nanti yang dia nak kata maka zahir hadis itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada turun ke langit dunia tiap-tiap malam masa sulus yang akhir malam. Maka pada hadis ni dan umpama hadis ni, bahkan ada ayat Quran, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Tuhan kamu dan para malaikat ni saffan saffa, berbaris. Asal bahasa Arab saffan saffa tu maksudnya berbaris, Allah baris lain, malaikat baris lain. Masa saffan saffa tu datang 2 kalimah berulang keadaan nakirah. Saf yang pertama lain pada saf kedua. Jadi Allah saf lain, malaikat saf lain. Macam okey. Tenang hati, faham macam tu. Puas hati. Berserabut mula. Cuma orang duk faham Tuhan dia memang naik turun macam Tuhan Hindu, macam Tuhan Buddha, berfi masa itu. Dia tak ada heran. Pada dia tak ada masalah. Kedah kita faham Allah ni, subhanallah, dia ilah, dia mustaghni an kulli ma siwahu, dia tak ajak pada sesuatu. Ayat-ayat macam ni mesti jadi masalah. Jadi masalah tak mana? Tang kita faham akidah, tiba-tiba mai persoalan, mai ayat-ayat yang datang macam ni. Itulah masalah kita.
Kalau orang yang tak pernah belajar akidah, dia tak pernah faham ya Allah ni ilah, Allah ni dengan makhluk mesti mukhalafah. Dia dengar Allah Ta'ala turun 1/3 malam. Kata apa susah? Beriman je, kata dia. Oh, beriman tu, mereka semestinya atas kata beriman je tu, mesti beriman dengan zahir ayat. Itulah, kita duk perhatiin nak cerita bercara ni. Jadi kalau beriman dengan zahir ayat, beriman dengan ayat mesti, tapi beriman dengan makna pada ayat mutasyabihat dengan zahir ayat atau antisat. Bahkan satu ada sebab boleh bawa merugi kehidupan dunia akhirat. Nauzubillah. Baik. Maka pada hadis ini dan seumpamanya, saya sebut ayat Quran tadi, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Seperti pada ayat-ayat mutasyabihat juga, pada tafsir dan takwilnya, nasi kaedah sama. Kaedah yang dipakai dalam bab yanzilu rabbuna ni, ay yanzilu, bukan Allah yang turun. Yang turun apa? Amru rabbina, perintah Tuhan kami, perintah yang turun. Ataupun yang turun rahmatu rabbina, rahmat Allah yang turun. Ataupun yang turun tu malikullah, al-malik yang zilu. Sebut Allah yang zilu, bukan Allah tapi malikullah. Apa dia? Allahumma salli wa sallim ala tu rahmat Allah, perintah Allah, hamba Allah, malik saya baca dia, malakullah, apa dia? Malaikat Allah yang tu turun. Baik. Jadi mesti kena selesaikan dengan kaedah tafsir dan takwil. Mana dia? Bahkan pada hadis ni ditanyakan Imam Malik sendiri. Imam Malik pernah ditanya berkenaan dengan hadis ni, daripada kehendaki dengan turun Allah Ta'ala ni. Apa maksud Allah Ta'ala turun? Tengok dia sebut. Dia kata, huwa nuzulu rahmatin la nuzulu naqlatin. Kata dia, artinya ialah turun tu turun rahmat Allah, bukanlah turunnya berpindah Allah dari atas ke bawah. Dia kata, nuzulur rahmat. Turun tu adalah turun rahmat. Bukan nuzul Allah turun, bukan Allah nuzul. Tu yang bahasa dia pakai, dia nuzul rahmah, la nuzulu naqlah, bukan nuzul turun. Bukannya nuzul turun zat Allah Ta'ala turun. Ya. Zat Allah Ta'ala turun maksudnya dia berada dalam bumi, dia berada dalam atmosfera, berada dalam ruang angkasa, galaksi Bima Sakti ni, the Milky Way, dia berada dalam tu, dia duduk dalam makhluk. Ada pula, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau bukan makna macam tu, tentulah bukan makna turun. Yang turun tu zat Allah Ta'ala turun. Untuk apa yang turun? Yang turun ni makhluk Allah naik turun. Allah tak hakiki turun. Nisbah memang turun, nisbah, nisbi. Yanzilu rabbuna, sepertinya kaedah juga disebut oleh ulama. Yanzilu rabbuna, idafat lah, sandaran, isnadkan yanzilu rabbuna, rabbuna fa'il lagi yanzilu, sandarkan Allah, dia yang yanzilu, dia yang turun. Adakah memang dia turun? Isnad tu hakiki, ataupun yang turun tu bukan dia turun tapi ala takdiril mudhaf, rahmat Allah Ta'ala turun, perintah Allah Ta'ala turun. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Pasal kaedah bahasa Arab, antara kaedah kita belajar dalam ilmu balaghah ni, nak memahamkan mutasyabihat ni, antaranya kena faham kaedah nahu. Antara kaedah nahu ni, kalau dalam bab ni dia ala takdiril mudhaf lah. Kalau istilah dalam balaghah, antaranya dia panggil majaz bil hazfi. Tu pun istilah usul fiqh banyak pakai tu. Majaz bil hazfi, majaz dengan hazaf. Maksudnya dia tak pakai makna hakiki disebabkan ada makna yang dibuang. Contoh majaz dengan hazaf ni,
Malam tadi makan nasi. Makan. Berapa pinggan? 4 pinggan. Pinggan Nuha makan 4. Apa maksud makan 4 pinggan? Makan nasi di pinggan. Makan 4 pinggan, 4 nasi di pinggan. 4 pinggan nasi. Macam mana tak ada mudah dia? 4 kali nasi di pinggan. Bukan makan 4 pinggan tu diri pinggan. 4 kali tambah nasi di pinggan tu. Makan 4 pinggan saja, 4 kali tambah di pinggan tu. Pinggan 1. Nasi tu yang 4. Boleh faham saya sebut apa? Tak faham? Gantuk lagi ke apa? Saja saya risau soal itu kan. Jangan ngaji kita terus buat mudah je kan tadi. Contoh. Cuma ala takdir mudah. Nanti kalau nak pergi KL apa? Kalau nak pergi Pekan Lenggong nanti naik kereta kan? Nak pergi naik apa? Naik motor. Naik motor memang naik motor. Memang naik motor. Kereta? Naik kereta ke? Panjat kereta? Bukan. Naik kereta ke? Masuk kereta? Masuk kereta. Bukan naik. Naik je. Duduk atas bumbung. Tu naik kereta. Naik ke kapal terbang? Ke masuk ke kapal terbang? Cuma yang tu usulup dia lain. Yang tu dia bukan ala takdiril mutaf. Sebut naik dengan mana masuk. Sebut ada tempat, sebut masuk dengan mana naik. Dia ada banyak kalimah macam tu lah. Banyak sangat. Bahasa Melayu kita pun ada, cuma tak berhati kan. Nanti bila dah siap tempat ni untuk pengajian, nak duduk pondok. Nak duduk pondok. Duduk pondok. Ni pondok, duduk pondok. Ke duduk dalam pondok. Duduk pondok maksudnya ni pondok, duduk atas tu. Habis-habis mengaji ni, parik tangga, duduk pondok. Kan bengap tu. Wahabi lagi bengap pada tu. Dalam faham bahasa satu, untuk bab ketuhanan pula lagi. Dia tak boleh nak tanzih dia dan dia tak reti, dia tak ada sensitivity. Macam makna tu boleh makna rosak tu dia tak faham. Yang dia pakai makna zahir ayat. Selamba je. Beriman je kata dia. Kaedah nak beriman dia bukan boleh dengan beriman buta-buta gitu kan. Kita diajar dengan kaedah berakal. Itu yang nak jadi ulul albab, ulil nuha, ulil absar. Mesti dengan akidah yang betul dan mantap. Satu tak dapat tidak. Pelajaran lepas kita dah jumpa. Antaranya pengarang kita sebut. Jadi wajib fardu di sebuah zaman kita yang dah rosak ni. Untuk setiap orang kena mengaji bab takwil. Macam mana nak selesai dia. Antara ngaji bab takwil ni ngaji bahasa. Kalau tak tengok bahasa Arab pun tengok bahasa Melayu dulu. Kalau bahasa Melayu pun tak lulus, memang bengap. Degil itu. Pasal bahasa Melayu kita banyak sebenarnya. Bahasa-bahasa yang nama majazi ni. Cuma yang ni atas kita bicara khas. Yang zilu Rabbuna. Dia bentuk apa? Dia bentuk ala takdiril mudhaf. Dia atas takdir mudhaf. Ada takdir mudhaf, maksudnya ada kalimah yang sebelum kalimah yang disebut. Yang zilu Rabbuna, turun Tuhan. Apa maksud turun Tuhan? Bukan Tuhan turun. Turun rahmat Tuhan. Turun perintah Tuhan. Turun malaikat yang jadi utusan Tuhan. Boleh. Kita kadang-kadang ada majlis yang raja nak hadir, sultan nak datang. Bunyi sultan datang, tengok-tengok menteri besar datang. Menteri besar tu apa? Ganti naib, tapi sebut majlis sultan. Sultan datang. Tengok yang datang bukan sultan. Sebut sultan. Tapi bukan sultan datang. Itu bukan sultan datang hakiki. Itu sultan datang majazi. Tengok wakil dia datang. Ja'a sultan. Apa maksud ja'a sultan? Ja'a wakilu sultan. Ja'a amru sultan. Wakil sultan yang datang, bukan diri sultan datang. Kalimahnya tu, takdimnya tu dia panggil takdir mudhaf. Ala takdiril mudhaf. Boleh? Makan durian. Makan durian. Ke makan isi durian.
Banyak kan bahasa macam tu kan. Cuma kita bila tak pernah di Sri Lanka, kita rasa kita cakap bahasa Melayu ni macam tak ada balarah macam kita belajar bahasa Arab. Rupanya berlambak semua tu je. Berlambak sebenarnya. Pagi-pagi ni makan apa? Makan nasi. Makan nasi lemak, nasi berlauk. Makan nasi berlauk. Nasi berlauk faham lain pula ni. Makan nasi macam makan tengah hari tu. Makan tengah hari dah pagi-pagi. Dah. Pagi-pagi makan nak alas perut. Alas perut. Perut. Makan alas perut. Alas. Makan alas perut. Itu. Memang bengam. Memang bengam. Bukan macam tu alas perut. Itu kalau tak alas tu, tak alas perut lah. Bukan. Alas perut maksud dia apa? Ada maksud dia. Ada maksud. Lepas tu makan banyak-banyak ni buat. Kalau makan banyak-banyak lah buat apa? Nak main bola. Saya tak boleh main bola. Saya kaki bangku. Apa benda kau ni? Kaki elok-elok ambil kaki bangku bubuh kaki kau buat apa? Lagi satu bengap. Untuk air minum apa? Saya minum kopi keras. Kopi keras haram minum kopi keras. Macam apa? Benda beku mana minum? Mana diminum? Minuman keras haram. Kopi keras haram lah. Masa minuman keras haram, kopi keras haram. Begap. Memang begap. Saya nak tunjuk bahasa Melayu pun banyak sebenarnya. Teh tarik. Ambil teh, daun teh tarik. Teh tarik. Teh tarik. Bukan teh tu tarik. Yang kita tarik tu apa? Tarik pot. Bukan teh tarik. Teh tu kita tarik. Pot tu. Bukan teh tu kita tarik. Teh mana boleh tarik? Air mana boleh tarik? Tarik ni. Pot tu yang kita tarik. Siapa boleh tarik air? Mana tunjuk saya bagi RM10. Itu bahasa kita pakai macam tu kan? Bagi faham bahasa. Cuma bahasa tu bahasa Malaysia kita dah biasa dengar, tak ada masalah. Ni Arab. Tu. Bab ketuhanan weh. Sikit. Mana disebut tadi? Jadi Imam Malik bila ditanya yang zilu rabbuna ni, apa dia yang zilu rabbuna ni? Kata dia huwa nuzulur rahmah dan nuzulun naqlah. Turun tu turun rahmat, bukan turun pindah. Dengan bahasa lain, yang zilu rabbuna tu bukan yang zilullahu. Turunlah Allah, bukan Allah turun, tapi turun rahmat Allah turun. Tu maksudnya. Kalau istilah nahwu yang tu dipanggil ala takdiril mudhaf. Sebut sekali lagi. Ada istilah balaghah yang tu dipanggil majaz. Atau majaz ni majaz bil hazaf. Itu antara istilah yang dipakai. Pasal apa panggil majaz bil hazaf? Pasal ada benda hazaf. Ala takdiril mudhaf. Mudhaf tak sebut mudhaf ilaih je. Allahumma salli wa sallim ala. Kita sembahyang tahiyatul masjid. Ada sembahyang tahiyatul masjid? Ada. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Apa makna tahiyatul masjid? Tak tahu. Terjemah tak tahu. Kalau jumpa Wahabi tak tahu sepak. Kata pandai ingat bahasa Arab. Apa makna tahiyatul masjid? Menghormati masjid. Sembahyang menghormati masjid. Masjid ni kena hormat ke? Kita hormat tu hormat masjid ke? Hormat tuan masjid Baitullah, tuan empunya masjid. Pasal tak panggil masjid melainkan tuannya ialah Allah. Yang kalau kita bahas fiqh, tak dipanggil masjid, mesti dia status wakaf. Kita bukan menghormati kita masjid, kita menghormati Rabbul Masjid. Semayang tahiyat Rabbul Masjid. Buang tahiyat tu. Buang Rabbu tu. Sembahyang hormat masjid. Maksudnya sembahyang menghormati Tuhan masjid. Boleh? Faham? Tak faham dah ni. Cakap macam tu dekat Melayu pun tak faham. Saya tanya itu siapa? Saya biasa kelahi dengan Wahabi. Wahabi tak faham tak tu. Jenuh saya cerita bahasa Melayu kat dia. Dia tak faham. Dia muskil. Apa ni awak cerita ni? Tak cerita apa ni? Saya tak faham. Padahal kau bengap. Padahal kau bengap. Padahal jadi Wahabi gila babi.
Kau bengap, kau tak faham. Muskil kita timbul kat situ, dia tak faham. Dia tak faham. Kalau bahasa Melayu pun kita cerita macam tu, dia tak faham apa muskil yang kita nak urai dengan bahasa Melayu. Dengan bahasa ibunda je pun, agak macam mana lah dia nak faham Arab. Boleh faham saya cakap kan. Tu Pak Wahabi ni kelahi bahasa Melayu dulu. Itu pun salah satu qaid saya ngaji dengan guru saya. Dia kata, Om Wahabi ni tak reti, ajar bahasa Melayu dulu, kata dia. Ajar cakap kita dulu. Perah santan. Boleh faham? Perah santan. Perah santan ke perah nyu? Perah santan bodoh. Betul tak? Dah santan nak perah buat apa? Santan perah buat apa? Santan ambil tuang je lah, buruh dalam gula. Boleh? Itu perah apa? Perah nyu. Itu kenapa tak sebut perahnya? Perah nyu. Sebut perah santan. Majaz. Perah, maksudnya perah tu perah nyu. Sebut santan, perah nyu supaya jadi santan. Oh, ada mutaf, ada buang hazar itu. Ataupun disebut santan dia intibar ma yakun. Dia intibar ma yakun akan datang. Perah santan. Maksudnya perah nyu nak bagi dapat santan. Kalau kita ambil bukan masak nasi, betul? Buat apa periuk tu? Masak nasi. Masak apa? Masak nasi. Angkat ni tepuk sikit. Ada masak nasi. Nasi dah masak. Nasi buat apa nak masak lagi? Dah nasi. Buat apa nak masak? Masak apa? Masak beras. Nasi buat apa nak masak? Dah nasi nak masak buat apa? Nasi kalau masak bubuh ayam jadi bubuh. Jadi bubuh labuk. Tak faham sudah saya cakap tu. Yang tu Wahabi bengap, tak faham. Tak payah nak. Cuba kelahi Wahabi, kelahi ayat tu dulu. Yanzilu Rabbuna. Ni yanzilullah. Yanzilu Rabbuna, yanzilullah. Allah Ta'ala turun. Allah turun. Yang betul. Kalau nasi, makan nasi mengenyangkan. Nasi mengenyangkan. Tak, nasi sabab mengenyangkan. Yang mengenyangkan hakiki Allah Ta'ala. Yang tu yang kita ngaji macam majak akli, majak mursawu. Majahnya besar dalam kehidupan kita. Bahasa Melayu baik, bahasa Arab baik. Khasnya atas kita bercara ni lah. Yang zilu Rabbuna. Nuzul ni kata dia lah nuzulur rahmah, la nuzulu naqlah. Siap. Jadi turun ni turun rahmat Allah, bukanlah turun Allah berpindah dari atas ke bawah. Siap. Makna pun tak betul. Maksud apa? Bahkan yang ni lah ayat untuk kelahiran Wahabi, untuk membatalkan fahaman dia Allah di aras. Dia kata Allah di aras ya. Bila Allah Ta'ala turun bila? Sulusul lail, 1/3 malam. Malam bumi bulat dia. 1/3 malam tu kat bumi. Bila 1/3 malam? Bumi ni sentiasa ada siang dan malam. Ni matahari, ini bumi. Bumi sentiasa ada siang dan malam dia. Betul tak saya cakap? Tempat kita memanglah ada ketika siang, ada ketika malam. Tapi di atas bumi berpusing, dengan teori kita belajar teori sains, teori geografi apa tu. Bila bumi sentiasa pusing, maksudnya sentiasa ada siang, sentiasa ada malam, sentiasa ada 1/3 malam, betul? Bila Allah Ta'ala turun 1/3 malam, bila dia turun? Bumi sentiasa pusing. Malam 1/3 sentiasa ada. Tak habis-habis, betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul? Dia duduk di aras ke duduk di langit dunia? Dia duduk di aras ke dia duduk di langit dunia? Duduk di langit dunia lah. Kenapa? Pasal malam tak henti-henti. 1/3 malam mana berhenti? Siapa kata berhenti memang bengap, tak faham geografi, tak faham sains. Padahal bengap. Dia tak faham muskil macam mana yang kena takwil tu. Kenapa kena takwil tu? Kenapa bukan mana hakiki tu? Kenapa jadi majazi tu? Boleh. Faham. Kalau masih saya nak sebut itu, saya nak sebut asal turun atas bawah pusing tu. Ya, nak kata yang tu adalah dalil untuk menunjukkan Wahabi yang kata dia faham atas aras, tak betul. Pasal bila Allah sabit dia turun malam selagi ada
Tak kiamat dunia ni ada siang dan malam, malam 1/3 sentiasa ada. Jadi Allah dah turun, bukan di arasy dah. Dia sekarang di langit dunia. Dan sentiasa di langit dunia, pasal sentiasa ada orang yang sekarang kita ni dekat nak cerah. Tapi ada orang sekarang ni duduk 1/3 malam. Jadi Allah duduk langit dunia lah. Duduk langit dunia, tengok siapa nak minta kat dia, siapa nak doa kat dia, siapa minta ampun kat dia. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Betul dia tak ada buat kerja lain lah, tunggu orang minta, tunggu kat langit dunia, dia tak ada buat kerja lain lah. Macam tu. Subhanallah. Kan pelik buat tu, faham bagaimana. Subhanallah. 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 Kalau saya kelai Wahabi tu ni, itu hadis yang cerita turun. Tak ada hadis cerita naik. Jadi Allah bukan di arasy, Allah di langit dunia. Oh, merah muka dia semua itu. Memang dia tak boleh jawab. Kita bagi soal macam tu, dia tak boleh jawab. Nak jawab lagi mana? Memang tak boleh jawab. Buah mati je. Baik, pasal apa mustahil ni? Kerana turun macam itu ialah kelakuan jirim dan jisim. Bila keluar jirim dan jisim, dan Tuhan bagi kita muslimin dan muslimat bukannya jirim, bukannya jisim. Allah bukan makhluk, Allah yang buat makhluk. Allah kan nak beri, bukan perlu dia turun. Adakah dia perlu turun ke bumi untuk memudahkan dia nak beri dan menjawab, ataupun mendengar doa kita, permintaan kita? Dengan sebab dia turun baru boleh turun rahmat kepada kita. Betul ya? Kalau atas akidah Wahabi Allah duduk di arasy, Allah daripada arasy, dia tak boleh ke takbir kita daripada arasy? Tak perlu turun. Wahabi jawab. Wahabi jawab. Wahabi ya, bukan? Wahabi jawab. Dia tanya itu. Perlu ke Allah Taala turun ke dunia untuk memberi rahmat? Tak boleh ke dia daripada arasy tu dia bagi rahmat? Tak boleh ke? Jawab. Wahabi, oi Wahabi. Tuhan benda itu. Tuhan perlu untuk dia nak pergi pasal arasy terlalu jauh untuk dia bagi rahmat ni supaya boleh dengar apa permintaan kita. Macam mana? Diturun kat langit dunia. Kalau duduk di arasy tak sampai ke? Tak ada tiang Selcom sampai ke sana. Saja kita olok-olokkan akidah Wahabi tu, tu nak olok-olokkan akidah Wahabi yang bengong tu. Boleh faham? Berapa tiang Selcom pasang? Ke DG, ke Red One, ke apa? One Ox, One Zok. Tak faham. Dia pakai wire apa? Apa? Tu bodoh bengap Wahabi ni. Bubur je, bodoh bengap. Supaya bertobat tu, tujuan tersebut tu supaya bertobat. Biar terbakar. Dia dengar video terbakar dia. Biar dia terbakar, biar dia hangus gantung. Biar panas telinga. Tujuan bagi kau sedar, jangan duk bengap dah. Dapatkan akidah yang betul. Sahkan tok guru kau tu bengap. Tak betul, sesat. Bukan saya dia sebut, ulama sebut sesat. Ijma' sesat. Saya salah dengan Al-Quran, salah dengan hadis. Kalau pun disebut Quran hadis, cara dia faham Quran hadis tak betul. Kemudian kata dia, anak-anak yang dikasihi adalah setengah daripada puak-puak Jahmiyah. Okey. Ni Jahmiyah pula. Jahmiyah ni macam mana? Jahmiyah ni bukan musyabbihah, lain. Jahmiyah ni dia satu puak yang juga terkeluar ahli sunnah wal jamaah. Yang Wahabi banyak kata kat kita takwil ni Jahmiyah. Antaranya Arab Syria adalah Arab yang Allah yang kata. Saya tak boleh. Saya bengar tengok muka dia. Lagi tu dia sebut apa? Adalah setengah sebahagian daripada puak-puak Jahmiyah berkata Allah Ta'ala itu memenuhi tiap-tiap makan pula. Ni Jahmiyah pula. Dia kata Allah ni memenuhi setiap-setiap tempat. Mana tempat yang ada, di situ ada Allah Ta'ala. Tu kacau kan tu. Dia dalil apa pula? Ayat Quran juga dalilnya. Wahabi pun dalil Quran, Jahmiyah pun dalil Quran lah. Wallahu ala kulli syai'in muhit. Wallahu fi kulli syai'. Wallahu muhit.
Wallahu muhitun bil kafirin. Tu yang memang ingat sebut tu. Wallahu muhitun. Allah ni muhit. Apa ni muhit? Meliputi. Apa ni liput? Tak ada ruang yang tertinggal. Tu liput. Liput ni muhit ni, muhit maksudnya liput. Apa liput? Tak ada tempat yang Allah tak berada di tempat itu. Wah, ni satu faham pula. Siapa ni? Jahmiyah. Salah je. Tak mana salah tu. Sama dia bagi. Kalau yang ni, kalau pahaman Jahmiyah yang ni sama prinsip macam Wahabi. Tak mana? Tak mengisi ruang. Occupy space. Dia makna jirim. Dengan makna jirim. Siapa? Dah mengisi ruang. Jadi langit, semua langit bumi yang makhluk orang Ta'ala buat ni, sebesar-besar arasy tu, sebesar-besar itulah Allah meliputi. Zatnya meliputi. Zatnya meliputi. Boleh? Tu. Sesat tu, pahaman tu. Saya biasa jumpa kat geng ni. Tapi yang ni bukan Wahabi selalunya. Yang ni geng-geng tarikat. Ni geng-geng nak mengaji hakikat. Allah ni meliputi. Oh. Meliputi. Ya. Allah ni memenuhi, meliputi tempat dan makan dan tempat. Dia tu satu Arab atau Melayu. Dan perdalil dengan firman Allah Taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ni antara dalil. Jadi wallahu muhitun bil kafirin. Ya'lamu wallahu bima ya'maluna muhit. Ada beberapa ayat Quran suruh muhitu. Buka kamu Quran kalau jumpa lah. Ayat mana surah mana, ayat mana surah mana, ayat mana surah mana. Bukan satu ayat tu. Banyak tu. Antaranya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya He always with you wherever you are. Tu punya orang putih lah. Baca Melayu sebut orang putih. Itu saja buat lawak bodoh bagi. Tuhan itu ada ia serta kamu di mana saja kamu ada kamu. Your God is always with you wherever, what place you are, He is always with you. Will not leave you alone. Bunyi orang putih sikit saja. Maka adalah ayat ini pun seperti beberapa ayat-ayat yang lain daripada segala ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat juga. Iaitu beserta dengan ilmunya. Ilmunya tu, bukan amalnya, beserta dengan ilmunya. Allah Ta'ala berserta, bukan berserta dia, zat dia dengan kita. Tak. Memang makhluk tak akan berpisah daripada Allah Ta'ala. Bahasa mudah ambil faham antara kaedah takwil, ilmu Allah Ta'ala bersama dengan kita. Dan memang geng-geng Wahabi yang ni dia pakai. Semua tempat yang kata Allah bersama kita, Allah bersama aku, sesungguhnya Allah bersama kami, innallaha ma'ana, Allah bersama ni, ilmu dia bersama kita. Ilmu dia bersama kita. Soal, ilmu ni apa? Sifat dia. Ada sifat berasing dengan zat. Takkan ilmu dia duk tak lain, dia duk tak lain. Boleh faham nak cakap apa? Saja nak, dah dia nak pakai, dia nak takwil, kita bagi soalan, bagi dia pening lagi sekali. Dah dia nak takwil sangat. Bila ilmu Allah Ta'ala dengan kita, jadi Allah duduk di lain, ya, ilmu dia duduk dengan kita. Jadi ilmu ni, sifat ni boleh terasing daripada zat ke? Bagi saja bagi soalan itu, saja bagi dia pening lagi. Dia dah pening, kita bagi pening lagi. Boleh ke ilmu pisah dengan zat? Kalau hang Wahabi, hang zat hang, bodoh hang duk tak lain ke kali hang. Boh bodoh, tapi yang tu jangan cakap dengan dia lah, marah dia, terbakar dia. Dah terbakar, meletup dia. Kata aku tubi hang lagi ni. Tubi aku ya. Kita bergumul dulu lah. Buka gelanggang lah itu. Nak buat live ke tak live? Ada pagar ke tak ada pagar? Ada referee tak ada referee? Dia ajak tumbuk. Apa cerita ni? Saya biasa jumpa Wahabi tapi tak pernah ada orang ajak tumbuk. Ajak tumbuk boleh je. Awak pun lama dah tak tumbuk ni kan? Semalam duduk tukang, dah lama tak naik bumbung. Semalam naik atas bumbung.
Saya badan berat je, naik bumbung bukan apa, kemik habis zinc. Mana naik jugalah. Kemik je sikit, terlajak bijak kan. Apa cerita ni? Dah lama tak naik bumbung, dah lama tak bergaduh kan. Dulu bergaduh kan? Tak adalah saja bergaduh dengan orang. Latihan bergaduh. Dalam ilmu pertahanan ni dia panggil apa? Sparring. Sparring ni lawan lah. Jom. Duduk. Jom. Kawan. Apa ilmu yang kau dah belajar? Pakai. Pakai kau. Macam mana kau tumbuk? Macam mana kau elak? Cekap lah cekap. Macam mana nak elak? Macam mana nak elak? Kau nak elak lari ke, nak elak tepi ke, nak beradap depan? Saya belajar semua tu. Saya nak latih orang pun boleh. Bukan saja dilatih. Saya pernah jadi jurulatih pula tu. Ui, apa ni? Ni ajar apa ni? Buka pondok ke? Belajar lawan orang? Boleh ke? Nak belajar tukar boleh? Ajar mana? Boleh? Saya buat nanti kita buka depan tu. Dia orang pun dah pergi cadangan itu. Selalu buat gambar tembak kan. Masuk tu tembak. Kawasan larangan. Tidak masuk tanpa urusan. Nanti kita buat gambar panah. Siapa masuk tu? Jangan masuk tanpa urusan. Nak masuk, telefon dulu. Takut nanti anda kena terpanah. Saja kita buat lawak itu kan. Rigak kau, tempat dia alert sangat ke? Aja kita lawak sikit itu. Lagi serius sangat. Apa cerita ni? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ni Jahmiyah ni kan. Tuhan dan ia ni Allah Taala ni Tuhan itu ada ia Tuhan itu serta kamu di mana saja ada kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka adalah ayat ini pun seperti beberapa ayat yang lain daripada segala ayat mutasyabihat itu, iaitu berserta dengan ilmunya. Ilmu tu, ilmu bukan amal lah. Ataupun bukan berserta dengan zatnya, dan memang bukan berserta dengan zat, dan serahkan pengetahuannya kepada Allah Ta'ala kalaulah tidak baik. Kaedah dia macam mana? Wallahu alam, baik diam, beriman ya Allah kata gitu. Wallahu alam, mustahil dengan mana Allah bersama kita, Allah bersebelah kita, Allah duduk dalam kita, Allah duduk kat urat tengkok kita. Jaga juga ada orang faham zahir ayat macam tu. Tapi Wahabi saya tak pernah dengar lah. Pasal ayat tu menafikan pahaman dia Allah tak aras. Mampus dia tak sebut ayat Quran tu. Ayat Quran mana? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir daripada urat nyawa, urat tengkok. Panjang nak cara hablil warid tu kan. Tapi bahasanya urat nyawa ni Allah lagi dekat daripada urat nyawa kita. Wahabi tak pernah sebut ayat tu. Maksudnya apa? Membatalkan pahaman dia Allah di atas aras. Dia sendiri bawa dalil dalam Quran membatalkan pahaman dia Allah Ta'ala. Yang zilu Rabbuna membatalkan pahaman dia Ta'ala juga, tapi dia tak perasan kot. Dan Allah Ta'ala dua Ta'ala turun, dan turun malam tu tak putus-putus, sulusul-lail. Itu membatalkan pahaman Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala turun ke langit dunia, tak naik-naik dah. Lepas tu wa huwa ma'akum, dia bersama dengan kamu. Ayat Quran ni pun jarang Wahabi sebut. Kalau disebut pun dia takwil, ilmu Allah Ta'ala bersama kamu. Jadi bahkan Allah Ta'ala lagi hampir, wa nahnu aqrabu. Yang tu tak tahu, saya tak bisa dengar Wahabi sebut. Satu pasal apa? Yang tu akan membatalkan pahaman ayat atas aras tu. Nama juga ayat Quran ni, kalau hang tak mengaji elok akidah, hanya tengok semata-mata ayat Quran dengan terjemahan literal, word by word, pening gitu lah. Baca Quran bukan jadi beriman, jadi kafir terus. Sebelum jadi kafir tu jadi apa? Jadi pening dulu. Itu tak arah. Ni duduk bersama kamu pula. Ni di mana kamu berada, dia bersama kamu. Bersama kamu pula di mana kita ada pula. Itu turun baca hadis pula, buka pula Bukhari, buka Bukhari aja. Yang ziru Rabbuna, yang ziru Allah. Allah turun pula, kata turun pula. Tak ada cerita naik pun. Gini. Esok buat keputusan sendiri. Mengikut kajian saya. Dengan analisa yang telah saya buat berdasarkan pembacaan yang telah saya lakukan. Saya pergi library, saya buat research,
Kepala otak kau nak buat gitu. Kau siapa? Ramai orang buat macam tu. Dia tak pernah belajar, konon buat research dengan ilmu dia bentot kayu yang sedengkal, dia nak pergi ukur, nak buat research lautan Hindi, dia nak pergi ukur dengan kayu sedengkal. Nak mampu dia nak pergi menyelam lautan Hindi dengan tulang 4 kerat, tak ada apa-apa alat. Menyelam lautan Hindi tau. Kenapa saya sebut lautan Hindi? Kenapa? Antara lautan yang terluas dalam dunia, lautan Hindi bukan? Ke laut Selat Melaka? Ke Tasik Raban paling luas sekali? Baik. Dia buat research, pergi perpustakaan berdasarkan research yang telah saya buat hampir 5 tahun research saja. Daripada saya pembacaan Quran terjemah, saya pun dah baca terjemah sambil 5 kali khatam saya habiskan baca tafsir Quran. Wow, hebat. Berdasarkan research saya. Mula keluar pendapat. Habis-habis nanti dia pula saya dah tak berpegang Allah Ta'ala. Berdasarkan research saja, Allah Ta'ala turun. Jadi tak ada pun cerita naik. Selama ni saya tak pernah jumpa naik. Jadi Allah Ta'ala telah berpindah daripada kejadian dia yang duduk di aras, kemudian berpindah. Di situ saya bersetuju dengan ustaz ni. Kepala otak kau siapa? Saya sebut kepala otak tu. Ada orang macam ni, ramai orang macam ni lah ni. Pada pandangan saya, pada research saya, siapa kau nak buat research? Satu popok universiti banyak jadi lingkup pasal ni lah. Pasal dia orang bodoh lagi, masih perlu mengaji. Habis-habis dah diberi tugasan untuk buat research. Kalau buat research ilmu kedoktoran, sendiri buat research, saya rasa lingkup mampus orang mampus gitu ya. Ramai orang mati berkelimbangan itu je. Macam apa? Semua pakai buat research, ambil belah, ambil kerat, ambil potong, ambil koyak, ambil tembak suntik, bius, bubuhnya ni, buat research. Ambil kau nak mampus. Itu mampus yang memang nampak orang tak akan buat itu. Tapi ilmu akidah, okey, buat research. Adakah ini tajuk ni. Buat research sendiri. Tajuk pula, kerana tajuk pun dah sesat dah. Bolehkah kita berkata Allah Ta'ala? Tajuk research tu sesat awal lagi lah. Seolah-olah dia kata, benarkah Nabi Isa ni dinaikkan ke langit? Soalan mencabar akidah. Tambah pula syarat nak lulus kena kata buktikan Nabi Isa sebenarnya telah mati dibunuh, telah mati disalib. Buktikan. Buat research tu. Gila lah. Boleh je bagi jawapan tu. Cari Bible, cari kitab ni, buat research. Lama-lama jadi Kristian habis. Pasal research punya pasal buat assignment PhD pula tu. Dengar. Ni pengajian moden, celaka pengajian moden nak ni. Dengar saya buat. Celaka je pengajian moden nak ni. Dia boleh buat research, bagi zakat pada LGBT. Buat research. Habis tengok siapa buat research bagus sekali. Bagus. Ketak kerja yang saya nantikan ni lah. Research ni lah. Betul dia cerita lah. Jadi research dia. Padahal anak murid dia yang cari. Itu pun satu hal je. Mana pembentangan yang hebat-hebat buat slide apa? Saya nak slide tu boleh. Dia bentang kat orang. Dia tak buat kerja. Anak murid dia punya. Dia bentang. Nampak hebat dia. Padahal anak murid dia yang buat. Guru bodoh, anak murid cerdik, dia tumpah anak murid yang cerdik, ambil dia gunakan slide anak murid seolah-olah dia punya. Ramai saya jumpa pensyarah macam ni. Yang mengadu kat saya ni bukan pensyarah, budak-budak mengaji kat universiti. Ingat saya tak pernah jumpa budak-budak universiti ya. Dia mau report habis cerita saya. Tambah yang mengaji tu. Sini pun esok ramai budak-budak universiti nak duduk ni. Mesti cuti dia mai. Tengok dia report, dia cerita satu-satu pensyarah dia tu. Hak Bengap, hak Wahabi, hak Syiah, hak Bengong. Itu, hak pemalas, hak tidur. Hak kaki bodek, hak kaki betina, hak kaki ngorat. Cerita apa ni? Kita pahaman ni salah, mesti selesai kan? Kaedah kita macam mana? Daripada duk sibuk fikiran kita fikir menyelesaikan macam ni, ambil je kaedah salaf yang original tu. Apa dia?
Ayat ni semua mutasyabihat. Zahir bukan makna. Dia mesti ada makna. Pasal Allah Ta'ala turun Quran mesti ada makna. Mustahil tak ada makna. Untuk apa makna dia? Wallahu alam. Tak masuk bicara Kita dah awal dah. Allah ni tanzih dia. Subhanallah. Takkan ada sifat-sifat makhluk ke dia. Laisa kamitslihi syai' wa huwal ghaniyyul hamid. Qul huwallahu ahad. Inna ilahakum lawahid. Jadi serahkan pengetahuan pada Allah Ta'ala. Itu kaedah paling mudah sekali. Kaedah ni lah kaedah tafwid. Kalaulah tidak dikirakan begitu, maka berlawanlah dengan permainnya. Allah Ta'ala turun berlawan dengan ni. Ar-Rahman alal arsy istawa. Bermula berlawanan. Allah atas Wahabi terjemah, Allah Ta'ala duduk di atas. Duduk atas pada atas langit. Itu turun. Ada seorang Maulana tu kata dia, tu Allah Ta'ala turun naik. Allah turun naik. Naik turun. Anak murid duduk sebelah. Anak murid duduk gelak kat dia. Maulana tu. Betul dia marah pula. Orang pakat buat satu video gelak kat dia kan. Berlawanan pula firman Allah Ta'ala macam mana? Inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah. Lagi ni apa dia? Sesungguhnya aku serta kamu jika mendiri kamu akan sembahyang dan memberi kamu akan zakat. Kamu sembahyang, kamu bayar zakat, aku bersama kamu. Kalau kamu tak sembahyang, kamu tak zakat, aku tak duduk dengan kau. Oh gitu. Kalau tu baguslah tak sembahyang dengan zakat. Sebab Allah tak tahu, dia tak duduk kat kita. Boleh diperli-perli dan dilawak-lawak ayat Quran ni tahu. Ayat Quran untuk lawak ke apa maksud ayat tu? Yang dia buat bengap itu. Sesungguhnya aku serta kamu jika kamu mendirikan sembahyang dan kamu memberi zakat. Jalan jadi berlawanan tu tak mana? Zohir tu. Zohir ayat tu. Iaitu ketika mana duduk atas arasy seperti sangka mujassimah tu. Dan ketika mana memenuhi segala tempat. Ketika mana? Masa bila Allah Ta'ala memenuhi semua tempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ketika mana dia duduk arasy? Ketika mana pula sekali dengan orang sembahyang dan memberi zakat? Ketika mana pula dia turun di langit dunia? Ketika mana? Ketika mana? Bagi urai yang nak tengok. 1/3 malam tak habis. Atas arasy tak sebut waktu. Wa huwa ma'akum. Dia meliputi langit bumi. Muhit ni pun tak sebut waktu, tak sebut bila. Waktu dia bersama kamu. Wa huwa ma'akum. Lain aqamtumus shalah. Jika wa inni ma'akum, sebut ini aku ni, bukan lagi ada inna taukid lah tu. Lain aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Jika kamu tunai solat, ya aku bersama kamu. Masa bila pula? Jadi kait dalam lain aqamtumus shalah tu, kait tu dipakai ke tak pakai? Jadi Allah Ta'ala ni ada ketika dia turun kat langit dunia, ada ketika dia turun sampai dekat manusia bila manusia sembahyang dengan bayar zakat. Itu tak ada cerita pun dia naik balik. Bagi huraian dengan cara akidah terperinci mengikut Quran dan hadis. Silakan. Kita panggil kot Maulana tu kan, saya sebut banyak kali lah. Kita panggil tu, kita bagi tanya soalan-soalan gitu. Tengok dia jawab, mesti jawapan yang sangat memuaskan. Dia akan buka kitab dia, buka kitab dia, lagi sesat. Lagi dia buka kitab, lagi sesat. Lagi dia buka, lagi sesat. Tambahan pula kata dia orang sembahyang itu banyak. Orang sembahyang ni ramai. Jenuh agih Tangan pergi satu orang, muka agak pergi satu orang, mata agak pergi satu orang. Saja saya sebut tu atas jalan olok-olok dengan lain-lain. Saya nak olok-olokkan Wahabi tu. Dan bukan mesti berhubung tempat-tempat sembahyang mereka itu. Dan bukan mesti yang tu. Tambahan pula orang sembahyang itu banyak dan bukan mesti berhubung tempat-tempat sembahyang orang itu. Dan pula tu tempat-tempat orang sembahyang bukan berhubung, bukan dekat. Semua jauh-jauh. Satu Australia, satu Afrika.
Tambah satu dunia ni, semua orang ada yang tengah duduk sembahyang ni. Ada yang bawa azan subuh, ada yang bawa azan maghrib, ada yang bawa isyak, ada kan? Bumi bulat. Ada yang duduk azan. Azan tak berhenti-henti. 5 waktu ni dalam dunia ni tak berhenti-henti azan tau. 24 jam azan. 5 waktu. Siapa? Setiap detik dan saat ada zuhur, ada asar, ada maghrib, isyak. Setiap waktu. Pusing. Maka pasal inilah berkata dalam tafsir Jalalain, dan lagi kata dia, berserahlah dengan menolong. Wasta'inu bis sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Berserahlah dengan menolong, pendeknya disebut dekat tu je. Kalau ayat Quran tu wasta'inu bis sabri was-salah innallaha ma'as sabirin, minta tolonglah dengan Allah Ta'ala. Wasta'inu bis sabri, dengan bersabar dan buatlah sembahyang. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang sabar. Oh, bila kita sabar, Allah bersama dengan kita. Kita sembahyang, Allah bersama dengan kita. Macam mana nak pakai, nak hurai Quran tu? Bila bersama, takkan ilmu Allah dia bersama, dia tak turun daripada arasy kot. Bersama pun tak sebut pun ilmu. Allah bersama dengan kita dengan ilmu dia. Oh, pandai pula kau takwil ya. Tak sebut pun bersama ni bersama dengan ilmu. Disebut innallah, taukid tu inni ma'akum, bukan inna ilmi ma'akum, bukan ilmu aku bersama kamu. Boleh. Tu apa, tahap gaban dah kalau Wahabi ni, kalau kena soalan macam ni kan. Pendeknya anak-anak, janganlah tinggal sama sekali lah kitab-kitab ulama tafsir. Bagi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, jangan pergi tengok kitab Wahabi, jangan pergi tengok kitab Wahabi, jangan pergi tengok kitab Wahabi, jangan pergi dengar ustaz Wahabi, jangan pergi dengar ustaz Wahabi, jangan pergi dengar ustaz Wahabi. Ulang 22 kali. Jangan. Melainkan dengar nak kelahi, nak berdebat. Kalau saja-saja mendengar tak payah serabut kepala. Dah tahu dah Wahabi, pergi tengok kat video dia tu terpengaruh pula, memang saja bengap. Boleh faham? Apa bahasanya lagi ya? Dah tahu dah benda ni memang bahaya, pergi kat tempat tu tengok bahaya. Dah tahu tempat wabak, pergi masuk tempat tu kena PKPD, pergi masuk kat tengok positif COVID. Lepas tu apa saja cik pasal, contohlah kan, cerita COVID pula kan, saja cik pasal. Kalau kata dia jauhkan daripada pokok Wahabi ni, apa dia, insya-Allah selamatlah anak-anak. Jadi kena tukar pepatah, bukan masuk Islam selamat, jauhilah Wahabi selamat. Saja kita tukar-tukar main-main sikit istilah-istilah tu. Sokong Islam anda selamat, sokong Islam belum selamat. Nak selamat, jauhilah Wahabi anda selamat. Sokong tak selamat lagi. Ngajilah akidah ahli sunnah wal jamaah, selamat. Dah ngaji nak amal pula. Banyak kerja kita. Tu kata kita sebut Wahabi ni antara dapat tak dapat tidak. Kalau ikut matlabat kita bukan nak sebut dia sangat. Tapi nak sebut pasal nak kena reti apa dia tak betul dia, batil dia. Kaedah ulama sebut araftu syarra la li syarri lakin li tawqihi. Faman lam ya'rifi syarra waqa'a fihi. Kita tahu benda buruk ni bukan untuk kita nak buat, tapi untuk kita jaga, jangan jatuh terjebak kat situ. Siapa tak tahu benda-benda Wahabi ni, dia akan jadi Wahabi. Ya. Mari anak-anak perhati pula perkataan Al-Baihaqi dalam kitabnya yang bernama Al-I'tiqad ala Mazhabi Ahlussunnah wal Jamaah. Akhir sekali ujung dalam kitab tu katanya wa fil jumlati. Dia nak nakal perkataan Baihaqi. Kitab dia tak habis lah, banyak lagi. Situ dulu. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika kama nawwartal arda min syamsika wa nabata bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبدائك لماتك. ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبدائك لماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبدائك لماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن